Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Baik, InsyaAllah kita sambung balik pengajian kitab Fiqh Puasa dan I'tikaf menurut pandangan mazhab Imam Syafi'i, terjemahan daripada kitab Al-Aham Mukhtasar Kitab At-Taqrirat As-Sadidah yang dikarang oleh Al-Habib Hasan bin Ahmad bin Muhammad Al-Kaf hafizahullahu subhanahu wa ta'ala. Kita muka surat 24 bab yang ke-6, perkara yang makruh ketika puasa. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dalam masalah perkara yang makruh dilakukan ketika berpuasa di sini, ada hukum makruhnya berlaku kesepakatan di kalangan ulama dan ada hukum makruhnya ulama berbeza pandangan. Yang mana yang disebut di sini 8 perkara makruh ketika berpuasa. Yang pertamanya mengunyah gula-gula getah. Dia kalau kita kunyah sesuatu dalam mulut, maka hukum dia adalah makruh. Mengunyahnya tanpa memasukkan sesuatu daripadanya ke dalam rongga walaupun sedikit, namun jika masuk maka terbatal puasanya. Yang keduanya mengecap makanan tanpa ada keperluan dengan tidak sampai sesuatu ke dalam lubang, akan tetapi jika terdapat keperluan maka hukumnya tidak makruh. Dalam mazhab Imam Syafi'i, cakap kita kecap makanan lah, teh makanan, kita nak tahu masing kedok, bagi orang yang berpuasa hukum dia makruh, melainkan kalau ada keperluan. Kalau ada keperluan, pandangan sebahagian ulama mengatakan tidak makruh. Yang ketiganya berbekam. Berbekam maksudnya mengeluarkan darah. Dimakruhkan berbekam untuk keluar daripada khilaf, sebab di sana ada pandangan sebahagian daripada ulama mengatakan berbekam membatalkan puasa dan ia menyebabkan tubuh badan jadi lemah, maka tidak sesuai bagi orang puasa yang tidak makan dan tidak minum, dia berbekam pada siang hari Ramadan. Sebagaimana dimakruhkan berbekam, begitu juga dimakruh orang yang membekamkan orang lain. Kita tidak berbekam tapi kita yang tolong orang lain bekam, hukum dia juga makruh. Yang keempatnya mengeluarkan air selepas berbuka. Mengeluarkannya daripada mulut, perbuatan tersebut menghilangkan keberkatan puasa yang ada dalam mulut. Ni hak yang kata makruh, hak yang keempat ni tidak berlaku kesepakatan ulama. Namun ada sebahagian daripada ulama dalam mazhab Imam Syafi'i dikata makruh. Sebab benda makruh kerana gini, ni pandangan sebahagian ulama lah, pandangan sebahagian ulama, tapi tidak berlaku kesepakatan. Jadi kalau orang kata orang kata tidak makruh, ya memang ada pandangan begitu. Baik, sebab benda makruh, sebab gini, di sana ada hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la khulufu famis shaimi atyabu indallahi min rihil misk. Sesungguhnya berubah bau mulut orang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada bau kasturi. Jadi orang puasa berubah bau mulut dia saat itu lebih harum di sisi Allah berbanding dengan bau kasturi. Jadi bermakna bau mulut orang puasa saat itu ada kelebihan. Tiba-tiba sebelum daripada kita berbuka, kita ambil air, kita komok untuk menghilangkan bau tersebut, ada kelebihan sebab makruh. Baik, lepas tu pengarang kita buat mari apa yang disebut di dalam kitab Matang Az-Zubad. Seterusnya yang kelima, mandi secara menyelam. Sekalipun mandi wajib di pada bulan Ramadan, makruh kita mandi secara menyelam walaupun mandi wajib. Jadi was-was sangat ni siapa kena mandi menyelam tu bulan Ramadan. Dah mandi wajib kan pada bulan Ramadan, mimpi tengah-tengah tidur tengah hari, belah-belah duk rehat tengah hari, mimpi duk setarang. Biasa orang-orang muda lah, orang tua dak dah. Orang tu nak mimpi wahana kat orang tua dak dah. Ni hak budak-budak muda, hak umur 19, 18, hak tengah nafsu ni tengah kuat tu lambat tidur, lambat tak kepala sikit mimpi lalu pada siang hari Ramadan. Okey, wajib mandi. Wajib mandi macam biasalah, tapi kalau pergi nyelang maka hukum dia makruh. Tak batal puasa pun. Mandi dalam keadaan menyelang tak batal puasa. Jadi kita bulan Ramadan kita nyelang, tak batal puasa.
Cuma batal puasa ketika yakin masuk air ke dalam rongga melalui lubang yang terbuka. Kalau melalui saluran roma tu tak batal. Baik. Yang keenam, bersugi selepas tergelincir matahari. Sebab dia kerana ia menghilangkan bau mulut, maksudnya perubahan bau mulut orang yang berpuasa. Disama dengan masalah yang keempat. Jadi sekarang ni kalau kita nak cari Al-Quran, dalil daripada Al-Quran, hadis yang sahih yang jelas menyebut hal tersebut, tak ada. Kalau kita nak cari hadis yang sahih lagi sarih. Okey, sahih ni hadis yang sahih yang sabit daripada Rasulullah. Sarih ni maksudnya sarih yang jelas menyebut mengkhususkan perkara ni, memang tak ada. Tak ada satu hadis pun yang menyatakan bahawasanya orang yang berpuasa dilarang bersugi. Memang tak ada. Cuma ada lagu mana ada macam hadis yang hamba baca tadi. Sesungguhnya berubah bau mulut bagi orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada bau kasturi. Jadi apabila benda tu ada kelebihan, bersugi ni dia akan menghilangkan kelebihan tersebut. Menghilangkan kelebihan, maka hukum dia adalah makruh. Okey, situ apa yang difahami oleh ulama. Namun Imam Nawawi dia memilih pandangan tidak makruh. Baik, Imam Nawawi memilih pendapat yang tidak memakruhkannya. Tapi bersugi setelah daripada gelincir matahari. Sebab dia syarat selepas daripada gelincir matahari? Kerana biasanya berubah mulut kerana tidak makan adalah setelah daripada gelincir matahari. Manakala sebelum daripada gelincir matahari, waktu tu kerana kita makan sahur, kerana makanan. Kerana dok makan lama ni bermula daripada lepas daripada gelincir matahari. Bahkan di sana ada satu hadis yang mana menyebut bahawasanya ada beberapa perkara yang dikhususkan kepada umat Rasulullah pada bulan Ramadan. Antaranya lafaz hadis wa innahum yumsun. Sesungguhnya mereka itu ketika masuk waktu petang, mulut mereka itu lebih wangi di sisi Allah daripada bau kasturi. Atau kama qala, melupa lafaz hadis yang lebih tepat. Jadi oleh kerana ada disebut dalam riwayat yumsun, masuk waktu petang, sebab itulah diikatkan dengan waktu petang setelah daripada gelincir matahari. Baik. Seterusnya, yang ketujuh, banyak makan dan tidur serta menyibukkan diri dengan perkara yang tidak berfaedah. Makruh banyak makan. Sudahlah orang kata, mana makruh banyak makan? Kan bulan puasa tak boleh makan kan? Dia katakan bulan puasa kan tak boleh makan, tak boleh minum. Tiba-tiba sini dia kata banyak makan makruh. Dia banyak makan, usah kata banyak makan saja haram dalam bulan puasa. Dia gini, banyak makan ni bukan pada siang hari. Banyak makan ketika bersahur dengan berbuka. Itu maksud banyak makan di sini. Jadi ketika kita bersahur, ketika kita berbuka, jangan kita rasa kita seorang aja puasa. Mung ni makan banyak sampai macam seorang aja puasa, orang lain dah puasa ke kan ni? Gitu kita kata. Jadi makan tu maksudnya sekadar lah. Dia berlebih-lebihan, waktu dilarang oleh syarak. Baik. Kulu washrabu wa la tusrifu. Makan, minum tapi jangan melampau. Melampau dilarang. Jadi banyak makan memanglah kita kena makan ketika kita berbuka, minum kita kena minum ketika berbuka, sama juga dengan bersahur. Hak yang makruh adalah banyak. Siapa kalau buka tu kau Allah macam ular sawa. Nak sembahyang isyak tak boleh kena tidur dulu. Sembahyang tarawih tak tahu apa mana. Kan gitu kan? Macam dia seorang je puasa. Hukum dia makruh. Sama juga banyak tidur, hukum dia makruh. Tidur tak ada masalah, diperlukan. Tapi kalau banyak, maka hukum dia adalah makruh pada bulan Ramadan. Serta menyibukkan diri dengan perkara yang tidak berfaedah. Jadi menyibukkan diri dengan perkara yang tidak berfaedah, hukum dia makruh. Dia sebenarnya benda ni tidak dituntut sama ada pada bulan Ramadan ataupun pada bulan lain. Tapi oleh kerana Ramadan ni kita terikat dengan ibadah, maka kita kena menjauhkan perkara ini lebih banyak berbanding pada bulan-bulan yang lain. Contoh perkara yang tidak berfaedah, main game. Sebagai contoh, main game dia tidak faedah, main game tak boleh benda pun main game. Jadi duk main game tu pun duk main game lagi. Totek duk belawang dengan cucu main game. Jadi benda tu tidak berfaedah. Apa yang dituntut kepada kita adalah kita kena sempurnakan dan elokkan Islam kita. Kata Rasulullah, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni.
Antara eloknya Islam seseorang adalah dia meninggal perkara yang tidak memberi manfaat dan tidak memberi faedah. Baik. Kerana ia menghilangkan faedah-faedah berpuasa. Yang ke-8, menikmati syahwah yang diharuskan. Kita ada keinginan yang diharuskan, maka kita kena jauhkan perkara tersebut. Kalau kita ambil, maka hukum dia makruh. Seperti syahwah membau, cium wangi-wangian, minyak atar dan seumpamanya, melihat dan mendengar. Tapi sebenarnya hak yang ke-8 ni tidak berlaku kesepakatan di kalangan ulama. Dalam bulan Ramadan, katakanlah kita ada minyak atar. Sebagai contoh, kita ada minyak atar. Kita tengah puasa, apakah hukum kita bau minyak atar? Okey, hukum bau minyak atar ulama berbeza pandangan. Ada pandangan mengatakan tak ada masalah, tidak menjadi masalah kerana mengambil wangi yang adalah perkara yang dituntut oleh agama. Sebahagian daripada ulama mengatakan mengambil wangi yang pada bulan Ramadan hukum dia adalah khilaful aula, bukan makruh. Khilaful aula, menyalahi yang lebih utama. Comel tak payahlah. Sebab kita pada bulan Ramadan ni kita kena tahan segala benda yang disukai oleh hawa nafsu kita. Jadi kita kena tahan segala benda yang disukai oleh hawa nafsu kita, termasuklah bau, benda yang wangi, melihat benda yang comel, mendengar benda yang sedap. Baik. Tetapi kalau kita buat juga hanya dalam kategori khilaful aula, dia tidak sampai kepada makruh. Dan ada pandangan yang mengatakan makruh. Dalam buku kita disebut makruh. Wallahu a'lam, amba dah ingat nak kaji adakah pandangan mu'tamad ataupun tidak dalam mazhab Imam Syafi'i. Amba rasa cium bawang ni bukanlah pandangan mu'tamad mengatakan makruh. Amba rasa khilaful aula, tapi amba tak berani nak kata wallahu a'lam sebab amba dah ingat kena kaji semula. Cuma kaji semula bagi orang yang boleh kaji bau wangi yang dalam mazhab Imam Syafi'i adakah jatuh khilaful aula ataupun makruh. Sebab dalam buku ni disebut makruh. Baik. Wallahu a'lam. Tapi dalam masalah ni amba cerita dah berlaku khilaf di kalangan ulama. Sebagian ulama kata hukum dia adalah diharuskan, tidak makruh dan tidak khilaful aula. Ada sebagian kata khilaful aula, ada sebagian kata makruh. Pandangan mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i yang melupa. Wallahu a'lam. Yang ke Pak dengan bab yang kelima. Hamba nak baca bab yang kelima. Jadi hamba pergi ke bab yang keenam tu. Cepat kita lakoh. Bab yang kelima. Allah jazakumullahu khairah. Hamba dah sudah sekarang ni, tinggal tu. Okey, bab yang kelima, kita baca bab yang kelima, lepas tu kita buka soalan kat lagi ya. Lebih kurang dalam sampai ke 2.5. Sunat-sunat puasa dan Ramadan. Menyegerakan berbuka. Jadi sunat kita menyegerakan berbuka. Jika yakin matahari telah terbenam, maka terus kita berbuka. Berbeza jika dalam keadaan syok, masuk lagi tu tak boleh. Maka wajib mengambil langkah ihtiyat, berhati-hati, berjaga-jaga dengan melewatkan berbuka sedikit. Jadi kalau yakin dah masuk waktu maghrib, terus kita berbuka, jangan tangguh-tangguh. Kita masalah berbuka disunatkan. Berbuka yang dituntut kepada kita adalah menyegerakan berbuka. Dituntut kepada kita menyegerakan berbuka. Dalam masa yang sama dituntut kepada kita sembahyang pada awal waktu. Antara benda yang paling disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala di antara amalan yang baik adalah as-salatu ala waqtiha. Sembahyang pada awal waktu. Jadi sekarang ni lagu mana? Kita nak dahulu berbuka ke ataupun kita kena sembahyang dulu? Baik, jadi kalau kita buka dulu lewat sembahyang. Kalau kita sembahyang dulu lewat buka. Dah mana? Okey, hak yang kita kata hak yang buka dulu lewat sembahyang dulu lewat buka, tu buka mengikut apa hak yang kita faham pada sebahagian dari ataupun apa hak yang difaham oleh masyarakat kita. Masyarakat kita kalau kata buka tu kena habis nasi 2 pinggang dulu. Baru nama buka. Tu hak yang difaham oleh masyarakat kita. Jadi mu nak buka lagi atau buka dah tu nasi dah habis lagi ya? Tak, bukan, sebenarnya buka tu bukan mesti habis nasi. Dia kalau benda tu ada kelebihan belaka, maka yang paling baik adalah kita capaikan 2 kelebihan tersebut dengan cara kita segerakan berbuka dan sembahyang pada awal waktu. Maksudnya caranya mudah je. Ambil watamat, makan 3 roti, minum air setegak, terus sembahyang maghrib. Lepas tu lepas daripada sembahyang maghrib, barulah kita sambung balik makanan. Baru sedap sikit makan.
Ni makan main debor nak semayang lagi apa semua sekali. Jadi kalau lepas daripada kita semayang dah kan lega kan. Nak ratoh kambing, tulang kambing pun sedap. Ni kekoh sikit, lewat dah, kekoh sikit lewat dah. Jadi cara dia adalah kita capaikan dua kelebihan segera berbuka yang pertama, dan yang keduanya adalah kelebihan sembahyang pada awal waktu. Baik. Yang keduanya, Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang keduanya adalah bersahur. Walaupun hanya dengan seteguk air. Waktu sahur adalah bermula daripada pertengahan malam. Antara benda yang disunatkan adalah bersahur. Dia sahur ni macam kita kabur lah. Kita jangan faham sebagaimana sebahagian daripada orang kita faham. Bangun Allah orang puan kata bang, dah ingat sekarang bang kita nak petik nasi yo. Tak ada nasi lah kita tak ada nasi. Tak boleh sahur lah kita tak boleh sahur. Tak sahur dah kita hari ni. Dia bukan begitu maksud sahur ni. Sahur ni adalah kita makan, kita minum walaupun sedikit. Sebab tu dia kata walaupun seteguk air. Dia bukan mesti sahur tu kena makan nasi sekali dengan lauk. Bukan mesti lagu tu. Jadi kalau tak ada nasi kau tak sahur. Tak sahur dah kita. Dengung untuk lelaki dia masa rebang bini dah ingat nak petik tu. Kalau saya dah nak orang mana bang, dah ingat sekarang. Kita nyanyuk agak. Banyak sangat ada mikir ni nak buat ni. Minta maaf banyak Dengung untuk lelaki tak sahur pula kita. Kita kalau tak sahur tak apa, tak boleh fadilat sahur pula. Kata tu lelaki dia. Marah. Dia sebenarnya fadilat sahur bukan mesti makan nasi. Dia walaupun seteguk air, makan wataman 2-3 utik, minum air secawang, dapat dah fadilat bersahur. Baik. Waktu sahur dia bermula daripada pertengahan malam. Maksud pertengahan malam ni adalah kalau tempat kita 12.30 12.30 masuk dah waktu sahur. Cuma yang paling afdal adalah kita melewatkan sahur. Itu yang paling afdal. Bersahur satu, melewatkan sahur satu. Seterusnya muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata dia lagi, yang ketiganya adalah melewat-lewatkan sahur. Antara benda yang disunatkan adalah melewat-lewatkan sahur. Dengan syarat tidak merosakkan. Maksudnya tidak menyebabkan tamat waktu sahur jika dilewat-lewatkannya, dan sunat menahan daripada makan atau minum dalam tempoh bacaan 50 ayat Al-Quran. Maksudnya 15 minit sebelum terbit fajar. Dia gini, dia melewatkan sahur comel, tapi janganlah kita meletakkan sahur kita tu sehingga kan kita syok keluar dak pergi fajar sampai tahap tu dak sunat dah. Jadi maksudnya kita masih lagi yakin malam. Okey, kita bersahur. Tapi kalau keluar dak pergi fajar. Kalau zaman dulu lah, zaman ni boleh kita tengok jam. Kalau zaman dulu keluar dak pergi fajar, ataupun zaman ni pun kalau kita tak ada jam, tak ada takwin rumah, tubik dak pergi fajar. Jangan sampai tahap tu. Tapi kalau sampai tahap tu sekalipun daripada segi hukum masih lagi boleh makan. Sebab kita tidak yakin siang hari. Al-aslu baqa'ul lail, asal masih lagi kekal malam. Tapi sebaik-baiknya jangan makan ketika tu. Tapi kalau nak makan boleh. Okey jelas jadi kita nak subuh dah, tapi kita tak yakin lagi keluar fajar. Keluar kat dia tengok keluar kat lagi, tak nampak lagi. Ketika syok begitu masih lagi boleh kita makan. Sebab kita ada kaedah ketika syok di antara malang dengan siang. Jadi siang ni baru, malang ni asal. Maka kita pakai asal. Okey, boleh faham kan? Malang ni baru. Siang baru, malang asal sebab kita mari daripada malang. Kita mari daripada malang asal. Siang baru ketika syok siang datang ke dak lagi, maka kira dak. Atau dipanggil al-aslu baqa'u ma kana ala ma kan. Dalam kaedah fiqh menyebut asal benda yang telah ada dikekalkan di atas benda yang telah ada. Baik, tapi sebaik-baik jangan kita makan. Tapi kalau kita nak makan tidak menjadi masalah selama mana kita tidak yakin keluar fajar. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma sebaik-baiknya kita kena berhenti sebelum daripada keluar fajar dalam tempoh lebih kurang antara sekitar 10 hingga 15 minit. Hak tu kita kena berhenti. Kalau kita zaman kita ni kita ada takwim, dalam takwim kalau kita tengok dia ada waktu imsak. Waktu imsak maksudnya sebelum daripada subuh 10 minit dia kata waktu imsak. Kita tak boleh makan dah. Tapi kena ingat perkataan tak boleh makan ni bukan haram makan dah. Bukan haram makan. Waktu imsak masih boleh makan.
Cuma sunatnya jangan makan, supaya kita mengambil langkah berhati-hati. Bukan waktu imsak tak boleh makan, waktu imsak masih lagi boleh makan, cuma sunat saja kita berhenti. Dalil boleh makan adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quranul Karim, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Maksudnya makanlah, minumlah sehingga nyata bagi kamu benang yang putih daripada benang yang hitam dari kerana keluar fajar. Maksudnya sebelum daripada keluar fajar boleh kita makan. Nabi SAW dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, hujung ni laju sikit sebab sikit lagi. Kata Rasulullah, inna bilalan yu'adhdhinu bilailin fakulu washrabu hatta yunadi ibnu ummi maktum. Sesungguhnya Bilal bin Rabah dia melaungkan azan pada malam hari, maka makanlah minumlah sehingga Abdullah ibnu Ummi Maktum melaungkan azan. Dalam riwayat yang lain, Abdullah ibnu Ummi Maktum orang yang buta, dia tidak akan melaungkan azan melainkan apabila orang khabar kepada dia masuk dah subuh. Jadi selama mana dak masuk lagi subuh, selama tu boleh kita makan. Cuma sebaik-baiknya adalah kita jangan makan sebelum daripada ataupun kita tidak makan, dah berhenti dah daripada makan sebelum daripada keluar fajar dalam tempoh 10 hingga 15 minit. Itu dipanggil waktu imsak. Baik. Dia meletakkan waktu imsak bukan bid'ah. Sebab ada sebahagian mengatakan bid'ah meletakkan waktu imsak. Di negeri kita meletakkan waktu imsak dalam takwim, dia bukan bid'ah, dia ada sandaran dia. Sandaran dia adalah hadis yang sahih yang diriwayat daripada daripada Anas bin Malik daripada Zaid bin Thabit, yang mana Zaid bin Thabit menceritakan suatu hadis yang mana kata Zaid bin Thabit, tasahharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam thumma qama ila shalah. Kami bersahur bersama dengan Rasulullah, selepas daripada kami bersahur kemudian Rasul bangun kepada sembahyang. Lepas daripada kami bersahur kemudian ni ada jarak masa lah daripada sahur Rasulullah dengan sembahyang. Maka Anas bin Malik tanya Zaid bin Thabit, berapakah tempoh di antara sahur dengan sembahyang? Di antara sahur dengan azan tu lama mana tempoh? Kata Zaid bin Thabit, qadru 50 ayah, tempoh 50 ayat. Jadi daripada Rasul bersahur sehingga Rasul sembahyang tempoh 50 ayat. Maka sebab itulah ulama kata sebaiknya sebelum daripada masuk keluar fajar kita berhenti dah dalam tempoh lebih kurang dalam 50 ayat, antara 15 minit ke 10 minit. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya antara perkara yang disunatkan lagi pada bulan Ramadan adalah berbuka dengan rutab. Berbuka dengan rutab. Rutab ni adalah buah tamar yang separuh masuk. Hak yang separuh masuk. Kita ni kita panggil tamar. Tamar hak yang kering tu tamar. Hak yang kita makan ni tamar. Hak yang muda separuh, kering separuh masuk tu, hak tu dipanggil rutab. Tempat kita tak ada, tempat kita guna tamar lah. Dengan bilangan yang ganjil. Didahulukan rutab terlebih dahulu. Jika tiada maka dengan busr. Busr ni maksudnya dia sebelum daripada rutab dia busr dulu. Busr ni putih. Kalau kita duduk negara Arab kita tahulah. Jika tiada maka dengan tamar. Kita tak ada belaka sebab kalau kita tak ada buah tamar, ada sawit je. Sawit kalau tak wani, sawit dah nak buka. Jadi kita ambil buah tamar dah ada baik. Jika tiada maka dengan air Zam-Zam. Jika tiada maka dengan air sahaja. Jika tak ada juga maka dengan benda manis. Jika tiada maka dengan manisang. Dia ada perbezaan di antara hulwun dengan halwa. Dia ada hak yang tidak terkena api, ada ataupun hak yang tidak dipanaskan dengan api, tidak melalui proses guna api, ada hak yang melalui proses guna api. Jadi hak yang al-hulwu katanya makanan manis yang tidak disentuh api seperti madu atau kismis. Al-halwa makna dia manisang yang dimasak dengan api. Baik. Seterusnya memulakan doa berbuka, Allahumma laka sumtu wa bika amantu ala rizqika aftartu. Itu dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Abu Daud walaupun dengan sanad yang dhaif. Dia doa Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu. Hal ini disebut dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Abu Daud dengan sanad yang dhaif, tetapi tidak menjadi masalah, boleh kita amal. Sebab dalam bab fadail tidak menjadi masalah sebab tidak bercanggah pun dengan dalil-dalil yang lain. ذهب الظمأ وبتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تعالى. Ini disebut dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Abu Daud dengan sanad yang hasan.
alhamdulillahilladzi a'ani fasumtu wa razaqani fa aftartu Allahumma inni as'aluka bi rahmatika allati wasi'at kulla syai'in an taghfirli. Yang mana doa ni dia gabungan daripada beberapa hadis dan sebahagian daripadanya adalah hak yang ulama nampak munasabah kita guna doa ni ketika kita berbuka. Jadi kalau kita nak cari daripada sandaran hadis yang sahih sumber sekali ni memang tak ada lah melainkan perkataan dhahaba adh-dhama'u wa batallatil 'uruq wa thabata al-ajru insya-Allah taala. Hak ni disebut dalam hadis yang makbul yang diriwayat oleh Imam Abu Daud. Baik. Cuma dalam masalah ni muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhati molek Allahumma laka sumtu, ya Allah bagi engkau sumtu telah berpuasa oleh aku. Satu. Wa bika amantu, dan dengan engkau telah aku beriman. Itu tak ada masalah lah. Wa ala rizqika aftartu, dan di atas rezeki engkau ya Allah aftartu, aku telah berbuka. Maka sebahagian daripada ulama menyebut bahawasanya hak yang afdal dibaca doa ni bukan sebelum daripada berbuka tapi setelah daripada berbuka. Sebab kita kata wa ala rizqika aftartu, dan di atas rezeki engkau telah berbuka oleh aku. Sebab itulah banyak kitab dikatakan sunat kita baca ni aqibah fitrih. Aqibah ni maksudnya selepas daripada berbuka. Selagi begitu juga dhahaba adh-dhama'u, telah hilang oleh dahaga. Bila telah hilang oleh dahaga? Selepas daripada kita minum. Baik, sebab itulah sebahagian daripada ulama mengatakan doa ni dibaca selepas daripada berbuka. Namun jangan sekali-kali menyalahkan orang baca sebelum daripada berbuka. Kerana di sana ada pandangan segelintir ulama kata sebenarnya boleh nak baca sebelum berbuka pun tak apa, selepas berbuka tak apa. Okey, kita nak buka, kita mau baca apa dia? Tak ingat dah doa saat ni. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu dhahaba adh-dhama'u. Lepas tu baru kita buka, boleh juga. Ataupun kita buka dulu baru kita baca. Hak yang paling afdal kita baca, kita buka dulu baru kita baca sebab bertepatan dengan makna. Tetapi kalau kita baca dulu baru kita berbuka tak ada masalah. Orang kata tak ada masalah, mana makna jadi lari pula. Tak lagi. Kalau mu faham molek tak lagi. Allahumma laka sumtu, ya Allah kepada engkau, untuk engkau aku berpuasa. Okey, kita berpuasa ni penghujung berpuasa, sama ada kita berbuka ataupun tidak, tetap kita berbuka dengan apabila apabila terbenam matahari. Betul tak gitu? Apabila terbenam matahari kita buka ke dah habis dah kita puasa, maka kita dinamakan orang yang berpuasa. Selesai. Allahumma laka sumtu wa bika amantu. Okey, itu tak ada masalah. Wa ala rizqika aftartu, dan di atas rezeki engkau telah berbuka oleh aku. Okey, aftara fa'il madhi. Memang fa'il madhi dia menunjuk di atas perkara yang telah lepas. Tetapi dalam penggunaan bahasa Arab boleh diguna benda yang lagi akan datang dengan fa'il madhi. Dalam bahasa Arab min ala sabilil majaz. Dia kita boleh kata wa ala rizqika aftartu ay wa ala rizqika aradtu an uftir. Dan di atas rezeki engkau aku berkehendak untuk melakukan ataupun untuk berbuka. Jadi aftartu dengan makna aradtu an uftir. Okey, dia boleh begitu dalam bahasa Arab. Dia panggil dalam penggunaan bahasa Arab, kalau benda tu tahaqqukul wuqu' dia bimanzilatil waqi'. Ma tahaqqaqal wuqu' bimanzilatil waqi'. Benda yang diyakini akan berlaku maka dia menempati berlaku dah. Okey, boleh faham? Benda yang diyakini berlaku maka dia menempati berlaku. Sebagai contoh, tengok kata Allah Rabbi, kita ambil ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila shalah, wahai orang yang beriman apabila telah berdiri oleh kamu kepada sembahyang. Qumtum adalah fa'il madhi, maka mung kena ambil wudu. Apabila mung bangun sembahyang mung kena ambil wudu. Allah Rabbi, jadi kita kena sembahyang dulu baru ambil wudu. Sebab qumtum fa'il madhi. Tak, bukan, tak boleh faham lagu tu. Idza qumtum ay idza aradtum an taqumu ila shalah. Apabila kamu berkehendak untuk mendirikan sembahyang, maka mesti mungkin berwudu. Jadi dalam penggunaan bahasa Arab, fa'il madhi boleh digunakan untuk benda yang lagi akan datang. Sebab itulah kadang-kadang kita akan jumpa dalam perkataan syarah ketika dia mensyarahkan kitab fiqh, qala al-musannif, telah berkata oleh musannif, sedangkan benda yang musannif kata akan datang.
Maka dia mari kata, dia kata lagu mana? Qala bi makna yaqul, sebab ma tahaqqaqa al-wuqu' bi manzilatil waqi'. Benda yang yakin berlaku seperti benda tu telah berlaku. Okey, ala kulli hal nak baca selepas hak tu hak yang paling comel, nak baca sebelum pun tidak menjadi masalah. Dan perkara ini disebut dalam kitab Busyrul Karim, syarah kepada Muqaddimah Al-Hadramiyah. Dia kata sunat baca ketika berbuka atau selepas daripada berbuka. Boleh berlaku dua-dua. Baik, wallahu a'lam. Jadi ada lagi hak yang kita tidak sempat untuk baca hari ni sebab kita nak pergi kepada sesi soal jawab. Jadi rasa dak dang dah. Tak apalah, dak dang akan datang pula, kita akan sambung semula dah insya-Allah. Jadi untuk hari ni sini je rezeki kita. Jadi kita mengharapkan ada manfaatnya. Kita buka sesi soal jawab lebih kurang dalam 20 minit sampai pukul 3 kita akan berhenti. Hamba ada berapa soalan? 3 soalan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Soalannya, sekiranya raya jatuh pada hari Selasa. Jazakumullah khairan. Sekiranya raya jatuh pada hari Selasa, boleh ke tidak pada hari Isnin berpuasa bagi kita yang selalu puasa pada, jazakumullah khairan, pada Isnin kami? Sekiranya raya jatuh pada hari Selasa, saya rasa dia silap tulis soalan puasa dak pergi raya dah. Silap ni soalan daripada muslimat sebab dia kata sekiranya raya jatuh pada hari Selasa, boleh tak kita puasa hari Isnin? Kita ada dah tak? Dia kalau raya hari Selasa, hari Isnin bukan boleh puasa, wajib kena puasa. Dia silap soalan boleh baca soalan silap dia nak cover bukan, dia nak cover sekiranya puasa jatuh hari Selasa. Dia nak cover gitu, dia gitu tulis raya dak sekarang. Cepat nak raya, tah bincang bab baju raya dah saat ni awal. Okey. Jadi soalannya dah pernah bertukar soalan sekiranya puasa jatuh hari Selasa, boleh tak kita puasa pada hari Isnin bagi kita yang selalu puasa pada Isnin kami? Jadi dia ada wirid dah lah, Isnin kami. Tiba-tiba esok hari Isnin, lusa puasa. Boleh tak dia nak puasa hari Isnin? Tadi kita khabar hukum dia adalah dibolehkan. Sekarang ni di sana ada hadis yang sahih kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqaddamu Ramadan bi shaumi yaumin wala yaumain illa rajulun kana yasumu sauman falyasumhu. Mu jangan mendahulukan bulan Ramadan dengan puasa sehari sebelum ataupun 2 hari sebelum. Jadi kalau hari Isnin itu sehari sebelum Ramadan, Rasul larang tak boleh puasa. Mu jangan menyambut Ramadan dengan puasa sebelum sehari ataupun 2 hari. Melainkan seorang lelaki yang illa rajulun kana yasumu sauma, dia biasa dah puasa, falyasumhu, maka boleh dia berpuasa. Jadi orang yang ada wirid Isnin kami, maka dia boleh puasa pada Isnin sehari sebelum daripada Ramadan. Okey, itu soalan yang pertama. Soalan yang kedua, duit simpanan. Ni di dua tajuk. Biarlah dia atau kita jawab ajalah. Duit simpanan tabung haji perlu tak bayar zakat? Sebab pihak tabung haji sudah pun bayar zakat bagi pihak pendeposit. Gitulah. Dia kata sekarang ni dia simpan dalam tabung haji. Jadi cukuplah nisab, cukuplah haul, dah wajib tak bayar zakat sebab tabung haji bayar dah zakat. Okey, kita nak tahu wajib ke tak? Yang pertama sekali kita kena tahu zakat tu dia. Okey, zakat adalah ibadat yang diwajibkan kepada setiap mukallaf yang cukup syarat dia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika malaikat Jibril mari tanya Rasulullah, fa akhbirni anil Islam. Kata Nabi Muhammad, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah, antaranya adalah wa tu'tiyaz zakah, dan engkau beri zakat. Okey, zakat adalah suatu ibadat yang diwajibkan kepada mukallaf. Ketika zakat tu diwajibkan kepada kita, maka kita hak yang wajib kita kena keluar, bukan orang lain kena keluar. Melainkan kalau kita wakil kepada orang lain untuk keluar zakat kita, maka barulah boleh. Sebab sekarang ni zakat adalah ibadat yang diwajibkan kepada kita, bukan kepada orang lain. Sebagaimana sembahyang diwajibkan kepada kita, bukan orang lain. Jadi kalau zakat kita kena keluar. Cuma masalah zakat ni boleh kita wakil kepada orang lain untuk keluarkan zakat kita. Wakil kepada orang lain boleh untuk keluar zakat kita, boleh. Satu, zakat ni adalah ibadat yang diwajibkan kepada kita. Yang keduanya, setiap ibadat perlu kepada niat. Apabila kewajipan zakat kepada kita, maka kita hak yang perlu berniat. Cuma niat zakat boleh kita wakilkan kepada orang lain. Boleh kita wakilkan kepada orang lain bagi zakat kita, boleh kita wakil kepada orang lain suruh niat untuk zakat kita. Okey. Ketika mana dia simpang dalam tabung haji,
lepas tu dia wakil kepada pihak tabung haji untuk keluarkan zakat dia, maka sah tabung haji keluar zakat dia. Baik, tapi kalau dia tidak wakil, memang dia tahu, memang dalam borang tu ada, tapi masa pergi simpang saat ni tu tidak baca benda pun, tak ada akad wakalah, tak ada. Memang tabung haji siap borang sekali apa semua sekali, kena tabung haji akan keluar belaka zakat, dia tak ada bagi wakil pun kepada tabung haji, dia bagi wakil pun. Orang tua kan, anak suruh masuk tabung haji, masuk lah. Benda makcik baca, malah makcik banyak benda lain, makcik baik baca Quran daripada baca tu, kata makcik tu. Okey, dia tak tahu, dia tidak wakilkan kepada seseorang untuk keluar zakat dia. Jadi niat pun dia tak, wakil pun ke dia tak, maka kalau tabung haji keluar pun tidak memadai untuk dia, sebab asal zakat adalah kewajipan atas diri dia, bukan atas orang lain. Ketika orang lain diwakilkan baru sah. Jadi kena tengok, kalau diwakil kepada tabung haji sesah, kalau tidak wakil lagi nak buat mana? Kalau tidak wakil lagi, kita sekarang ni kita bagi pitih ke orang, kita bagi pitih kepada orang, kita tak niat pun zakat, tiba-tiba balik rumah, aku ada zakat rupanya, jadi niat zakat aku beri tadi boleh ke tak? Tak boleh dah, sebab kita bagi dah ke orang. Hak tu hak kita sendiri, apatah lagi kalau orang lain buat. Jadi kena ingat, zakat adalah ibadat yang diwajibkan kepada kita, dan setiap ibadat perlu kepada niat. Kita perlu kepada niat. Kalau kita tak niat, tak sah. Anak buat contoh dah saat ni. Baik, jadi kalau kita wakilkan kepada tabung haji untuk keluar zakat kita, untuk niat untuk kita, okey, selesai. Kalau kita tidak wakilkan, maka walaupun dalam surat tu ada akad wakalah supaya kita wakilkan kepada dia, tapi kita tidak wakilkan, maka tidak memadai lah. Okey, boleh faham kan? Kena keluar mula zakat. Okey, selesai. Benda yang mudah je sebenarnya. Saya tabung haji biasa yang disebut dibayar zakat adalah zakat perniagaan. Adakah perlu sekali zakat simpanan? Okey. Tabung haji kata yang dibayar zakat perniagaan. Okey, yang tabung haji kata zakat perniagaan. Dia kalau kita simpang dengan tabung haji ni, kita akad wadiah ke akad mudharabah? Anda tak tahu, anda tak simpang tabung haji. Bukan anak enti tabung haji, tak, anda tidak enti, tak ada pitih nak simpang di tabung haji. Gitu. Anda tak buka lagi akaun tabung haji sebenarnya. Jadi anda tak tahulah. Jadi dia tengok kalau akad dia, akad wadiah ke, wadiah ni simpanan. Kalau akad wadiah, kita kena bayar keluar zakat simpanan. Kalau akad mudharabah, akad mudharabah maksudnya kita bagi duit untuk diniagakan. Lepas tu kalau sekiranya kita wakil kepada dia untuk keluar zakat duit kita, hak yang dia niagakan sekali dengan keuntungan hak yang dapat, yang dia berbagi dengan kita, maka selesai. Jadi tu kena tanya orang tabung haji lah. Nanti akan datang kalau hamba dilantik jadi benda penasihat tabung haji, hamba tahu lah. Dan ni belum lagi nanti. Gurau tu sah. Gurau. Allah Rabbi. Yang ketiganya, harta pusaka. Arwah ibu telah meninggal meninggal pada anak supaya pesanan pada anak, meninggal pesanan pada anak-anak supaya rumah yang satu ni bagi pada adik yang bosu. Tak tahulah ibu tu faham ke tak, wasiat ke heboh. Saya dah mesyuarat adik-beradik dan dah dapat persetujuan supaya dibahagikan kepada adik bongsu. Baik, masalah ni ada dua masalah yang perlu kita kena bincang. Yang pertama sekali adalah masalah beri kepada anak sebahagian anak dan tidak beri kepada sebahagian yang lain. Hukum dia adalah sadah. Hukum kalau kita ada 5 orang anak, kita beri kepada hak bongsu sahaja, hak lain kita tak bagi, daripada segi hukum adalah salah. Cuma salah tu sampai tahap mana? Ada sebahagian ulama kata sampai tahap haram, pandangan Imam Ahmad bin Hanbal. Sebahagian ulama yang lain mengatakan tahap makruh, sebagaimana hak yang mengikut pandangan mazhab Syafi'i. Dalilnya hadis yang diriwayat daripada Nu'man bin Bashir. Nu'man seorang sahabat Rasulullah, Bashir ayah dia juga sahabat Rasulullah. Yang mana satu ketika Bashir nak beri seorang hamba kepada Nu'man. Bashir dia nak bagi hamba kepada anak dia, nama Nu'man. Maka apabila dia nak bagi, isteri dia nama dia Fatimah bintu Rawahah, tak silap ingat, tak setuju. Ibu isteri kata, saya tak setuju, melainkan awak kena jumpa dengan Rasulullah. Ni hamba royak terjemahan lah, sebab dia cakap Arab, dia bukan cakap Melayu, hamba royak terjemahan sahaja ni. Melainkan awak pergi jumpa dengan Rasulullah, jadikan Rasulullah sebagai saksi. Maka ketika Bashir pergi jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyatakan hasrat isteri dia, minta Rasulullah jadi saksi di atas pemberian dia terhadap anak dia nama Nu'man,
Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adakah memberi kepada semua anakmu yang lain sebagaimana memberi kepada Nu'man? Kata Bashir, tak. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi Allah aku tidak akan bersaksi di atas perkara yang jahat. Kata Rasulullah, aku tidak bersaksi di atas perkara yang jahat. Maka dalam riwayat yang lain kata Rasul, fattaqullah wa'dilu baina auladikum. Mu kena bertakwa kepada Allah dan wajib kepada kamu berbuat adil terhadap anak-anak kamu. Jadi kalau mu nak beri, mu beri belaka. Kalau tak mu beri, jangan beri belaka. Okey, jadi kalau sekiranya kita ada 5 orang anak, memang kasih sayang kita terhadap anak ni tidak berbeza. Mungkin anak hak yang bosu dapat kelebihan sikit, dah bosu kan. Kalau anak sulung hak nombor 2 ni, hak tu hak parok kena katak raya ha. Hak bosu ni dah ayah tua dah, lain dah perasa tu dia kan. Jadi hak anak bosu ni dapat lebih sama. Rumah dapat, hak tu dapat. Okey. Kalau kita nak bagi belaka. Kalau tak mau bagi, jangan bagi belaka. Okey, tu cara hak yang diajar oleh syarak. Fattaqullah wa'dilu baina auladikum. Mung kena bertakwa kepada Allah dan mung mesti bersikap adil terhadap anak kamu. Jadi apabila Rasul khabar gitu kepada Nu'man bin Bashir, maka kepada Bashir, maka Bashir ambil semula pemberian dia kepada Nu'man. Jadi kalau kita nak beri kepada anak, kita kena beri belaka. Kalau tak mau beri, jangan beri belaka. Beri belaka pun ulama bincang pula, ulama fiqh bincang. Beri ni adalahkah beri sebagaimana beri faraid, orang lelaki 2 bahagian, perempuan 1 bahagian, ataupun beri sama rata? Di sini ada 2 pandangan. Ada pandangan kata kena beri seperti faraid, dan ada pandangan kata kena beri sama rata. Baik. Okey, ni yang pertama daripada segi hukum. Jadi kalau nak beri, beri belaka. Kalau tak mau beri, jangan beri belaka. Sebab hak yang pertama anakmu, hak yang kedua anakmu, yang ketiga anakmu, jangan pilih kasih. Dan ulama salaf, tengok adilnya ulama salaf dalam bermuamalah dengan anak dia. Kalau anak dia hak ni dia cium, dia akan cium hak ni. Kalau dia cium hak ni, dia akan cium hak ni. Padahal tujuan nak cium hak ni, tapi dia cium juga hak ni. Sebab dia nak bersikap adil terhadap anak, bukan setakat pemberian, bukan daripada sudut layanan pun dia bersikap adil. Sebab adil ni adalah benda yang amat dituntut oleh agama kita. Baik, itu kita kena ingat. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang keduanya, dalam masalah pemberian, apabila dia beri kepada anak bongsu dia, dalam istilah kita ni kita kata hibah. Kalau anak bongsu dia beri kepada anak bongsu dia terima masa dia hidup, walaupun dia tidak beri kepada orang lain, mengikut pandangan mazhab Imam Syafi'i, perbuatan itu makruh tapi hukum dia sah. Tapi ada sebahagian daripada ulama mengatakan perbuatan itu haram, hukum dia tidak sah. Okey, atas pandangan mazhab Imam Syafi'i, pemberian tersebut sah kalau diberi masa hidup. Kalau beri masa hidup. Tetapi kalau beri dengan disyaratkan kepada kematian. Jadi mak pesan molek ni, kalau mak mati, rumah ni wi ke orang ni. Ya tak nama hibah ke, tak hibah ke, hak tu dinamakan sebagai wasiat. Kerana wasiat adalah memberi pemilikan yang diikatkan dengan kematian. Kita memberi pemilikan yang diikatkan dengan kematian, itu dipanggil wasiat. Maka wasiat kita kena ingat, wasiat kepada ahli waris tidak sah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha a'ta kulli haqqin haqqah ala la wasiyata liwaris. Sesungguhnya Allah Taala telah memberi setiap orang yang berhak akan haknya, dan ketahuilah tidak ada wasiat kepada ahli waris. Jadi anak bosudi adalah ahli waris dia. Kalau itu termasuk dalam wasiat, maka wasiat dia tidak sah. Jadi sekarang ni dia tidak pasti sama ada heboh ataupun wasiat. Dia tidak pasti hak mana sih. Maka cara dia adalah akad suluh. Hak yang dia buat ni betul dah, akad suluh. Dia panggil berdamai. Nanti dipanggil aqdus sulhi dalam istilah fiqh. Maksudnya adik-beradik semua sekali itu bersetuju untuk diberikan kepada adik bosu rumah dan tanah tersebut. Okey, tak ada masalah kalau setuju belaka. Tapi kena ingat, kena ambil persetujuan daripada kesemua ahli waris. Jangan anak saja, sebab ahli waris kepada si mati bukan anak saja. Isteri kepada si mati juga ahli waris, suami kepada si mati juga ahli waris dia. Ayah dan ibu, dia 5 orang ni, hak yang tidak ada siapa yang dapat halang ahli waris dia. Ayah kepada si mati, mak kepada si mati, isteri atau kepada si mati, atau suami, anak lelaki, anak perempuan. 5 orang ni adalah ahli waris yang berhak menerima pusaka daripada si mati kalau dia ada. Kalau tak ada, selesai. Kalau tak ada ayah, tak ada mak, tengok kepada toki dia ada ke tak. Toki nenek dia. Jadi ahli waris kena ambil persetujuan. Mung setuju adik-beradik mung belaka. Mu tahu tak, mak kepada si mati tu ada 1/6 daripada bahagian dia, daripada harta tersebut. Ayah si mati ada 1/6 tau. 1/6 bukan sikit, 1/6. Okey, boleh faham? Mak 1/6, ayah 1/6, jadi 2/6.
Mu hanya boleh 4/6 sahaja hak yang mu boleh buat keputusan. Tiba-tiba mu buat keputusan anak-anakmu mengabaikan ibu bapa kepada si mati, sedangkan itu hak dia, itu adalah salah. Okey, jelas ha? Jadi kalau misalnya berlaku benda lagu ni, bincang boleh buat persetujuan. Kalau setuju berlaku nak bagi, okey selesai. Cuma kena ingat orang hak yang setuju bagi, orang hak yang setuju bagi, orang hak yang setuju bagi mesti orang hak yang bukan mahjurun alaih. Bukan kanak-kanak dan bukan orang gila, bukan orang bodoh. Kalau ada orang ni, dah boleh ambil persetujuan. Kalau ada orang ni, orang ni kena ra'i hak dia. Sekarang ni kita syok. Heboh ke wasiat? Syok. Dia heboh ke tak? Maka apabila berlaku syok, heboh ke tak, maka kembali kepada asal. Asal heboh ke tak? Asal tidak. Betul tak gitu? Asal tidak. Al-aslu al-adam. Okey, boleh faham? Dia beri ke tak? Beri ke tak? Okey, apabila syok beri ke tak, maka kembali kepada tak. Sebab al-aslu al-adam, asal tak ada. Al-aslu bara'atu dhimmah, asal lepas tanggungan seseorang daripada sebarang kewajipan. Kita tidak boleh membebankan seseorang kalau tidak ada bebanan. Okey, boleh faham kan? Itu daripada segi hukum. Kalau syok heboh ke wasiat, heboh ke wasiat, okey, heboh tak, sebab musyok. Jadi wasiat tidak sah. Jadi kena ambil persetujuan daripada kesemua ahli waris. Persetujuan tidak boleh dilakukan kerana malu. Malu tidak boleh, haram. Kita minta daripada orang dan orang beri kerana malu. Banyak benda yang perlu kita kena bincangkan dalam masalah ni. Okey, itu selesai secara ringkas. Tapi yang kita jawab sana itu dia di luar tajuk daripada perbincangan kita. Tapi tak apalah, Allah banyak pula soalan ni. Kita ambil soalan yang pendek-pendek dulu lah. Sebab kita ada 5 minit lagi. Gini, kalau misalnya ada soalan panjang, kalau hak penting lah, hak penting, boleh gini. Amba duduk di Jabatan Mufti. Amba duduk di Jabatan Mufti setiap hari Rabu. Setiap hari Rabu amba duduk start daripada pukul 9 sampai pukul 1. Dan masa tu amba layan telefon. Masa lain telefon, kalau dah akak tu jangan rasa hati, memang nak layan telefon. dah banyak kan. Jadi kalau hari Rabu tu amba daripada pukul 9 pagi sampai pukul 1 tengah hari, amba duduk Jabat Mufti memang melayar telefon. Sebab tugasan amba hari tu kena jawab soalan. Jadi ambil nombor telefon Jabatan Mufti, telefon. Amba duduk hari Rabu, dia ada klinik hukum Jabatan Mufti Terengganu. Amba duduk hari Rabu start daripada pukul 9 sampai pukul 1. Kalau ada soalan-soalan penting lah. Kalau tak ada orang penting tak payah dari telefon lah. Baik. Dalam bulan Ramadan, selepas saya suci 12 hari, haid saya datang lagi selama 8 hari. Soalan pada hari ke-13, 14 dan 15 saya kena puasa dan solat ke tak? Ni untuk orang puang. Ni masalah orang puang. Dia kata dalam bulan Ramadan dia mari haid. Lepas daripada mari haid, dia pun suci sebanyak 12 hari. Okey, dia mengalami suci 12 hari. Lepas tu lepas daripada 12 hari suci, mari pula darah 8 hari. Okey, dia tak mari haid 8 hari. Dia yang soalan yang betulnya kena kata mari darah. Sebab kalau kata mari haid, jelas dah hukum haid. Hukum haid tak ada puasa lah. Dia letak hukum dah. Okey, boleh faham? Sekarang ni kita tak boleh nak letak hukum lagi. Sebab dia kata, tengok, dalam bulan Ramadan selepas saya suci 12 hari, haid saya datang lagi selama 8 hari. Soalannya pada hari ke-13, 14 hak mari darah haid itu, saya kena puasa tak? Dah dia tak darah haid dah 12 hari, 8 hari. Tak boleh tanya dah apa. Dah dia kata datang haid kan? Datang haid dah dia puasa lah. Jangan kata datang haid, kena kata mari darah. Okey. Jadi sekarang ni dia suci 12 hari. Sedangkan sekurang-kurang suci adalah 15 hari, 15 malam mengikut mazhab Imam Syafi'i. Jadi apabila dia suci baru 12 hari, tiba-tiba keluar darah. Yang mana keluar darah saat itu di dalam tempoh yang berbaki daripada tempoh sekurang-kurang suci. Maksudnya masih lagi baki 3 hari suci dia. Tiba-tiba mari dah darah, maka darah yang keluar dalam tempoh berbaki sekurang-kurang suci dihukumkan sebagai darah istihadah. Maka tidak boleh dia sembahyang, tidak boleh dia sembahyang pula. Diwajibkan dia sembahyang dan diwajibkan dia puasa pada tempoh tersebut. Jadi 12 hari suci, hari ke-13 mari darah, wajib dia ke sembahyang, wajib dia kena puasa, kerana darah tersebut dihukumkan sebagai darah istihadah. 14, 15. Hari ke-16 barulah dihukumkan haid yang baru. Wallahu a'lam. Kita ada dalam berapa minit lagi? Nak cari soalan hak sikit-sikit aje. Hak banyak-banyak dah nak jawab dah. Apa hukum mandi selepas asar? Hukum mandi selepas asar tidak ada hadis yang melarang, maka hukum dia adalah dibolehkan. Harus mandi selepas daripada asar.
Tapi ketika mandi selepas daripada asar ataupun mandi siang hari Ramadan, kalau bukan mandi ibadah, bukan mandi wajib, bukan mandi sunat, maka kena berhati-hati, takut bimbang masuk air ke dalam rongga melalui lubang yang terbuka, akhirnya membawa kepada batalnya puasa. Yang keduanya, ketika buang air besar yang najisnya keras, berok semelik, apakah kita terang najis tu keluar dah tapi nafas kita pendek sehingga najis tu masuk semula ke dalam tubuh, adakah batal puasa? Terima kasih. Jazakumullahu khaira. Tak batal puasa. Sebab benda tak batal puasa kerana benda tu adalah benda yang payah untuk dielakkan. Siapa yang boleh elak? Tak boleh nak elak. Al-masyaqqatu tajlibut taysir. Kesusahan dia dapat menarikkan kemudahan. Al-amru idza daqa al-amru idza daqa ittasa'a. Perkara apabila sempit dia jadi luas. Dia tidak batal puasa, hanya masuk najis. Hamba tahu adalah hak yang orang sebut kata batal puasa, bukan hamba tak tahu, sebab banyak soalan ni pernah diajukan kepada hamba. Sebenarnya pandangan hak yang kata batal puasa adalah pandangan hak yang tidak tepat sebenarnya. Sebab benda tu tak nak elok, nak buat orang ni. Allahu Rabbi, orang tu semelik ke nak tahan kena berok lepas daripada buka. Dia berok ni nak tahan. Mana boleh tahan nak berok? Tahan berok dah kereta lah kita. Dia nak tahan, benda tu dah nak buat dah. Masa teka berok tubik sikit itu masuk mudah, dah boleh nak buat, tak boleh nak elok dah. Maka benda tu dimaafkan, tak ada masalah, ia tidak membatalkan puasa. Ada soalan lain lagi? Okey, tak ada dah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Setakat mana darurat wanita hamil untuk tidak berpuasa kerana takutkan kandungan jadi mudarat? Kandungan yang lepas bayi terbersalin, terbersalin, ya, dia gitu. Awal dan meninggal waktu itu sedang puasa kandungan. Sekarang doktor beritahu anak sihat, tapi si ibu takut kandungan tak kuat seperti sebelum ini. Jazakumullahu khaira. Dia masalah perempuan yang mengandung. Kalau perempuan yang mengandung, kalau dia bimbang mudarat anak dia, maka boleh dia berbuka. Tapi bimbang saat itu di atas nasihat doktor. Kalau doktor kata tak ada masalah, maka tak ada masalah lah, dia mesti kena berpuasa. Bimbang sebab mati baru ni, okey, tak apa, banyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ada tawassul dengan amalan kebaikan. Kita ada istilah tawassul dengan amalan kebaikan. Tawassul dengan amalan kebaikan dia tidak ada khilaf di kalangan ulama. Sepakat ulama mengatakan disyariatkan. Hak yang berlaku perbezaan, perdebatan apa semua sekali adalah bertawassul dengan zat seseorang. Bertawassul dengan amalan kebaikan, sepakat ulama mengatakan disyariatkan. Berpandukan kepada beberapa dalil, antaranya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan tiga orang pemuda yang terkurung di dalam satu gua. Lepas tu satu batu jatuh, satu batu besar yang menutupi lubang gua. Maka masing-masing berdoa dengan menjadikan amalan soleh sebagai wasilah, minta daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi cara dia adalah dia berpuasa. Kadang doktor kata tak ada masalah awak nak puasa, nasihat doktor tak ada masalah. Jadi dia berpuasa, di samping itu dia berdoa dengan ibadat puasa tersebut agar Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan anak dalam kandungan dia dan permudahkan segala urusan dia. Wallahu a'lam. Okey, kalau kita puasa lekat tulang dalam tekak baik, apabila kita lekat tulang, okey, kita lekat tulang, kita nak buat ni, nak lock gitu, lock gitu sakit. Okey, boleh kita buang tulang tersebut dengan cara kita korek apa semua sekali. Kita korek korek. Kalau tak boleh korek, pergi hospital. Korek, suruh hospital korek. Duk lekat pada dalam tu korek. Okey, waktu baik semula. Boleh, tak ada masalah. Cuma batal tak puasa. Situ dah. Buat tu memang boleh, tak ada masalah. Batal tak puasa. Mengikut kaedah mazhab Imam Syafi'i, batal puasa. Mengikut kaedah mazhab Imam Syafi'i. Yang tak kata kaedah mazhab lain. Sebab kaedah mazhab lain ada perbincangan. Kaedah mazhab Imam Syafi'i dah tulang duduk dalam tu. Baik, kalau lekat atas lidah tu lah. Lekat atas lidah cabut gitu je. Ni lekat dalam tu kan. Baik, puasa dia batal. Mengikut mazhab Imam Syafi'i. Baik, tetapi perbuatan tersebut dibolehkan. Maksudnya lepas daripada Ramadan kena qada balik. Sebab kita telah memasukkan sesuatu ke dalam rongga melalui lubang yang terbuka. Dah terpaksa kan Ustaz? Dah kira terpaksa ke tak terpaksa. Kita lapar sangat, Allah lapar terpaksa kena makan. Batal tak puasa? Batal. Terpaksa kan? Dah terpaksa ke tak terpaksa ke batal puasa? Jadi bukan kira terpaksa ke tak. Okey, boleh faham kan? Jadi mengikut kaedah mazhab Imam Syafi'i, mengeluarkan tulang hak yang ada dalam halqum ni, korek apa semua sekali, dia kira memasukkan sesuatu ain
ke dalam rongga melalui lubang yang terbuka, maka batal puasa. Nak buat boleh tak? Buat tak ada masalah. Boleh, tak ada masalah. Sebab dia, sebab untuk keselesaan kita, untuk menghilangkan kemudaratan di atas kita, tak ada masalah. Ad-dararu yuzal, kemudaratan mesti dihilangkan. La darara wa la dirar, kata Rasulullah, tidak ada kemudaratan dan tidak ada memberi mudarat kepada pihak yang lain. Okey, itu jelas jelas Pak okey, wallahu a'lam. Sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Okey, sekali lagi mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak penganjur, khususnya pihak masjid. Tidak lupa juga kepada Ustaz Abdul Hakim Uthman, kerana dia lah antara asbab yang terjadinya majlis ilmu kita pada pagi ni, pada hari ni. Dan tidak lupa juga kepada sahabat-sahabat yang hadir untuk memeriahkan lagi majlis ilmu yang kita adakan pada hari ini. Dan cuma selagi kita minta agar Allah Subhanahu Wa Taala menerima majlis ilmu yang kita adakan pada hari yang mulia ini, agar kita dapat ganjaran pahala daripada usaha kita yang kita buat pada hari ini. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberi manfaat kepada kita. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkati majlis ilmu yang kita adakan pada hari yang mulia ini. Wallahu Subhanahu Wa Taala a'la wa alam. Dan memohon maaf di atas kekurangan, dan mungkin ada beberapa perkara yang kita tidak sempat bincang, dan kadang-kadang hamba tersasar, kadang-kadang benda yang kita nak jelas saat ni itu kadang-kadang tidak jelas. Semua tuan meminta maaf belaka. Wallahu Subhanahu Wa Taala a'la wa alam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.